TV KPM. Okey, nampaknya Ifan pun dah bersedia. Okey, pakai pun dah cantik. Ada okey, kita punya beg ni kita masukkan dulu telefon. Rumah Cikgu Suhaila pun dekat je, nak pergi kelas dia pun tak ada masalah lah. Sebab jarak kita pun dekat-dekat je. Alamak, kenapa tiba-tiba lampu tak ada? Ifan ni lah tak suka gelap, takut sikit. Okey. Ada lampu. Macam mana? Mana pintu keluar rumah Ifan tadi? Ifan lupa. Okey, tak apa. Kita hati-hati. Okey, keluar rumah. Okey, saya rumah Cikgu Suhaila. Rumah Cikgu dekat mana Assalamualaikum Cikgu. Ifan datang ni. Boleh Ifan masuk? Waalaikumsalam. Ifan masuklah. Okey. Wah. Sekejap. Kenapa Ifan? Kenapa rumah Cikgu ada lampu cerah, tapi rumah Ifan yang dekat je dengan rumah Cikgu ni tak ada lampu? Gelap pula tu. Ifan tadi Cikgu takut sebenarnya nak datang sini sebab gelap. Oh, iya ke? Rumah Cikgu special sikit. Ada tenaga solar. Tenaga solar? Ya. Tenaga solar tu macam mana Cikgu? Tenaga solar tu tenaga boleh diperbarui lah. Tenaga boleh baru. Tenaga ni boleh diperbarui? Boleh. Oh, Ifan tak tahu ke? Ifan kurang pasti lah Cikgu. Boleh Cikgu ajarkan Ifan? Nak tahu lepas ni kita belajar ya? Okey. Kita belajar sama-sama Okey, boleh. Macam ni. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot tahap 2 Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Abang Irfan mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik belaka. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi dengan tajuk pada hari ini, bolehkah tenaga diperbarui? Bersama siapa? Tentunya kita bersama dengan seorang guru iaitu Cikgu Suhaila binti Jumaat dari SK Taman Kepung Wilayah Persatuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Salam Ifan. Sihat? Ifan sihat, alhamdulillah. Cikgu apa khabar? Khabar baik. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Baik, dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Kelang Selangor, Cikgu Nus Asmawati binti Madin. Selamat datang Cikgu. Terima kasih kerana bersama kami hari ini untuk slot tahap 2 Didik TV KPM. Baiklah. Jadi Cikgu Suhaila, hari ini kita tahu kita akan belajar mengenai mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Ya, betul. Mengenai tenaga yang boleh diperbarui. Jadi mungkin Cikgu boleh ceritakan sikit dari segi perkenalan, silakan. Okey, hari ini sebenarnya kita belajar tentang tajuk tenaga boleh diperbarui. Okey, tenaga boleh diperbarui itu ialah apa kita nak kenal hari ini. Okey, sebelum tu saya kena perkenalkan dulu apa standard pembelajaran untuk kita capai hari ini. Silakan, Okey, Cikgu. yang pertama kita menyatakan takrif dan sumber tenaga. Okey, yang boleh baru ni lah, maksudnya murid faham tenaga boleh baru ni apa maksudnya. Okey, yang kedua pula, murid boleh menerangkan kepentingan tenaga boleh baru dalam kehidupan. Okey, yang seterusnya, yang ketiga ialah murid boleh melakar reka bentuk produk menggunakan tenaga boleh baru. Okey, nanti kejap lagi kita akan belajar macam-macam tenaga boleh baru kita akan aplikasikan. Okey, dan yang terakhir sekali, murid belajar macam mana menilai lakaran yang dipilih dan membuat penambahbaikan. Okey, ada nampak macam banyak tapi sebenarnya simple saja kalau kita faham semua. Jadi itulah standard pembelajaran yang ingin kita cuba capai hari ini. Jadi mungkin Cikgu boleh ceritakan sedikit dari segi gimmick kita tadi. Kenapa dekat rumah saya, walaupun dekat dengan rumah Cikgu, gelap, tiada elektrik, tetapi dekat rumah Cikgu boleh ada elektrik dan cerah di situ. Itulah rahsia tenaga boleh baru, Ifan. Okey, tenaga boleh baru ni sebenarnya sumbernya daripada sumber sumber alam semula jadi. Bila alam semula jadi, maknanya tenaga tu sentiasa ada. Jadi berterusan kita boleh guna. Jadi bila kata tenaga yang sedia ada habis, jadi kita boleh ada tenaga yang boleh baharu ni, kita gunakan tenaga boleh baharu ni sebagai
tambahan. Maksudnya Tambahan. ganti tenaga yang tak boleh baru ni. Okey, baik. Dan boleh Ifan tanya cikgu, dari segi tempoh jangka masa yang kita boleh guna tenaga yang boleh diperbarui. Contohnya tenaga solar, berapa lama cikgu ketahanannya? Okey. Selagi kita belajar sains kan, selagi ada matahari, selagi tu kita ada tenaga solar. Okey, kalau maknanya, andai kata tenaga solar tu mataharinya hilang tiba-tiba, masa tu tenaga solar dah tak ada lah. Dah tak ada lah. Okey. Senang je. Cuma mungkin orang akan tanya, bila malam tak ada matahari boleh betul. ke? Saya baru tenaga tanya soalan solar? yang sama. Okey, sebelum Ifan tanya saya terangkan dulu. Okay, Baik. tenaga solar dia ada stesen untuk disimpan cas kuasa tersebut. Okey. Jadi bila kita simpan cas macam kita cas telefon. Jadi simpan cas tu yang akan digunakan dijanakan pada waktu malam. Sebab malam tak ada cahaya matahari. Betul tu, maknanya kita simpan dulu cahaya matahari betul. yang kita dapat ketika masih adanya matahari kan, waktu siang dan sebagainya, dan kita kumpulkan untuk gunaan di malam hari. Betul, Ifan. Patutlah rumah cikgu cerah aja. Kalau macam tu rumah Ifan nanti pun nak kena ada jugalah tenaga solar ni. Boleh. Dari segi digunakan. kosnya bagaimana cikgu? Okay, mungkin kosnya agak tinggi sebab tenaga ni tenaga yang baru. Nama pun tenaga baru. Okey. Tenaga yang baru diperkenalkan kat Malaysia. Sebenarnya tak adalah baru diperkenalkan di Malaysia. Cuma kita nak dapat semua tu kosnya tinggi. Okey. Tapi kita boleh Malaysia dia step by step tu dia dah ada. Okey, cuma mungkin kos agak tinggi lah sebab tu kita tengok kebanyakan rumah yang besar yang ada tenaga solar ni. Okey. Baik, Tapi cikgu. boleh je kita mungkin bila akan datang dia dah lebih banyak. Okey, mungkin panel solar tu dah makin murah lah. Murah harganya. Dah tak tinggi lagi harga dia. Baik cikgu, terima kasih atas penjelasan untuk segmen kali ini, dan banyak lagi perkongsian dan juga aktiviti yang akan kita lakukan bersama-sama. Tetapi sekarang ini izinkan kita untuk berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Kembali lagi dalam Didik TV KPM selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi untuk tahun 5 bersama dengan Cikgu Suhailah Hadi tentunya. Kita tengah belajar hari ini mengenai tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi kita masih belum mengenali apakah bentuk-bentuk tenaga itu dan juga kepentingannya. Jadi apa kata kita mulakan dengan kelas kita yang seterusnya. Silakan cikgu. Okey, Irfan. Okey, tadi kita dah sebut sikit tentang tenaga boleh baharu tu. Okey, sebenarnya tenaga boleh baharu ni ialah tenaga daripada sumber alam semula jadi di mana dia boleh digunakan secara berterusan. Maknanya dia sentiasa diperbaharui. Maksudnya sentiasa ada. Sentiasa ada. Maksudnya bila kita perlukan dia ada. Maknanya bila habis tenaga yang tak boleh dibaharui ini, tenaga tu habis je, kita boleh gantikan dengan tenaga yang tidak boleh baharu. Sumber alam semula jadi. Okey. Jadi alam semula jadi macam-macam lah yang ada. Okey, kalau kita nak kenal dengan lebih lagi apa itu tenaga boleh baharu, okey, apa dia bentuk-bentuk tenaga boleh baharu tu, mungkin Irfan boleh tengok dekat belakang Irfan tu ada macam-macam gambar. Okey. Mungkin Irfan boleh kenal kan. Okey. Kita belajar hari ni ialah tenaga boleh baharu. Okey, sekarang saya nak tahu, Irfan dah tahu tenaga boleh baharu dia daripada alam semula jadi. Alam semula jadi. Okey, agak-agak saya nak tengok Irfan tahu tak yang mana satu tenaga boleh baharu? Mungkin Irfan boleh pindah ke gambar tu ke tengah. Jadi saya boleh tahu Irfan tahu tak sebenarnya tenaga boleh baharu dari alam semula jadi yang mana yang satu. Baik, Irfan akan cuba dulu cikgu, izinkan Irfan. Boleh. Baik, kalau kita boleh faham tadi konsepnya, tenaga yang boleh diperbarui ini adalah tenaga yang kita dapat jana melalui alam semula jadi. Jadi di sini Irfan ada nampak beberapa gambar yang menunjukkan ianya memang dari alam semula jadi. Jadi yang pertama, kalau kita boleh lihat matahari yang bercermin mata dekat sini. Jadi sebab dia panas kan? Sebab dia panas cikgu. Sebab tu dia pakai cermin mata. Okey, baik, Irfan akan ambil dulu. Okey, dan Irfan akan lekatkan di bahagian tengah sini. Baik, ini yang pertama. Okey, Irfan nampak. Okey, yang kedua, Irfan boleh nampak di sini. Ada ombak lah cikgu. Okey. Okey. Ombak ni pun kita tahu
yang kita nampak di pantai-pantai kan. Jadi ini sememangnya dari alam semula jadi. Daripada laut kan. Betul, laut. Okey. Okey, Irfan dah 2 betul kat situ. Yang kedua. Okey, betul dah. Seterusnya ada lagi tak agak-agaknya alam semula jadi dekat sini? Ada tak? Cuba tengok. Ada cikgu. Mungkin murid-murid pun boleh tengok sekali. Betul. Rumah kan. Abang Irfan dah ajak semua sekali. Untuk cuba ikut Abang Irfan, kita pilih gambar yang sesuai dan betul mengenai tenaga yang boleh diperbaharui. Dan di sini di tengah Abang Irfan ni adalah gambar titisan air cikgu. Gambar comel kan. Gambar comel air. Comel. Dia senyum kat Irfan. Peace. Okey, jadi ini gambar yang ketiga yang Irfan pilih. Okey, betul. Okey, ada lagi tak? Yang alam semula jadi, ada tak? Ni cikgu, Irfan nampak ni. Kenapa dia macam tidur kat sini cikgu? Tidur. Okey. Kenapa agaknya Irfan? Sebab dia dibuai oleh angin-angin, sepoi-sepoi bahasa. Angin. Okey, apa dia letak di tengah? Betul. Irfan akan ambil ni dan lekatkan di sinilah. Okey. Maknanya sekarang ni Irfan ada nampak 4 tenaga yang boleh diperbarui ataupun tenaga boleh baharu. Jadi Irfan tengok semua tu tenaga boleh baharu lah. Okey. Betul, Irfan rasa yang itulah. Okey, tak apa. Kita tepuk tangan dulu untuk Abang Irfan ni. Okey. Sebab yang 4 ke 4 tu memang jawapannya tepat. Cuma tak cukup satu. Tak cukup satu? Yang mana cikgu? Jeng. Ni bukan. Yang mana yang alam semula jadi? Adakah yang di hujung sana cikgu? Okey, yang itu ialah sisa makanan ataupun sisa buangan kan. Sebenarnya dia ialah sumber semula jadi juga. Okey, di mana kita buang kan. Okey, maknanya itu pun tenaga boleh baharu sebenarnya Irfan. Ya ke? Irfan baru tahulah cikgu. Ya, okey, tak apa. Kejap lagi kita belajar lagi Irfan. Kita akan pindahkan dulu. Okey, Irfan letak kat sini. Okey, maknanya ada 5 lah cikgu. Ya, betul. Okey, tepuk tangan untuk Abang Irfan. Baik, terima kasih. Sebab dia dah dapat betul semua dan tambah lagi satu. Okey, kita bagi dia 2 bintang dulu. 2 bintang dulu. Terima kasih. Okey, 2 bintang ni kita nak kenal dulu tenaga boleh baharu ni macam mana kan? Okey, sebab tadi kita dah tahu dia daripada sumber alam semula jadi. Okey, nak tahu apa maksud dia yang sebenar? Okey, tenaga yang boleh dijanakan dari sumber semula jadi secara berterusan. Macam saya cakap tadi Irfan, okey, dia berterusan, dia sentiasa ada. Bila kita perlu maknanya dia yang gantikan tenaga yang tak boleh baharu. Okey, contoh tadi Irfan dah jawab dekat papan putih tadi. Okey, kita ada solar, kita ada angin, kita ada ombak. Okey, solar ni yang gambar matahari yang pakai cermin mata tadi. Betul. Solar ni. Okey, yang Irfan boleh nampak tadi lah kan. Okey, solar ni daripada sumber cahaya matahari. Okey, yang kedua kita ada angin. Okey, angin tu yang tadi gambar yang tiup gambar tu kan. Gambar awan bertiup tu kan. Okey, gambar angin. Okey, yang seterusnya ialah ombak. Ombak biasanya kita dapat tenaga ombak ni di laut lah. Okey. Dan seterusnya kita ada geoterma. Okey, geoterma ni bukan benda yang baru, cuma mungkin ramai orang tak tahu terma bagi geoterma ni. Okey, dia ialah sumber tenaga haba daripada perut bumi. Okey, air, sumber air pula kita dapat daripada sungai biasanya. Okey, dan akhir sekali yang tadi Irfan tertinggal satu, ialah tenaga biogeosim, di mana kita dapat sumber ni daripada bahan rebutan sisa. Bahan rebutan sisa. Okey, bahan rebutan sisa kita dah tahu semuanya. Kita nak kenal satu persatu. Irfan nak tahu tak satu persatu tenaga ni apa sebenarnya? Mestilah Irfan nak tahu cikgu sebab Irfan nak tambah lagi ilmu pengetahuan Irfan untuk hari. Okey, jadi kita kena kenal satu-satu barulah kita boleh buat projek kita nanti. Okey, kita kenal dulu dengan tenaga solar. Okey, sebenarnya kita dengar selalu solar. Okey, tapi adakah kita tahu tenaga solar ni daripada mana? Okey, Irfan mungkin tahu daripada mana. Irfan tadi? Matahari cikgu. Ya, matahari yang pakai cermin mata tadi. Okey, daripada matahari. Okey, bagaimana kita perolehi tenaga elektrik daripada tenaga solar ni? Okey, bermula dengan sumber utamanya iaitu matahari. Okey, matahari dia akan diserap masuk kepada panel solar. Okey, panel solar yang selalu Irfan nampak di mana kalau panel solar tu? Di atas bumbung cikgu. Ya, di atas bumbung rumah. Okey, di mana kita letak di atas bumbung rumah tu sebab kita nak serap tenaga matahari banyak. Jadi lepas tu baru yang kita kata Irfan nak tanya tadi kan malam macam mana. Okey, di situlah kita simpan ada bateri, kita simpan cas tersebut. Okey, cas tu kita simpan tenaga solar. Jadi bila diperlukan dia akan gunakan cas tersebut, lepaskan cas tersebut. Okey. Selepas itu, penyongsangan. Penyongsangan ni berlaku apabila kita tukar tenaga haba
dan tenaga cahaya matahari menjadi tenaga elektrik. Itulah proses penyongsangan kita panggil. Okey, dan seterusnya daripada penyongsangan tersebut kita dah dapat jana tenaga elektrik. Okey, kita gunakan penjana agar dia berterusan dan pergi kepada stesen jana kuasa. Okey, mungkin Irfan boleh lihat stesen jana kuasa tu biasa kita nampak kan yang besar-besar. Betul, kan. Yang kita panggil selalu pencawang tu kan. Okey, stesen jana kuasa itulah yang akan salurkan sumber tenaga elektrik ni ke bahagian rumah dan juga bangunan. Okey. Okey, kita pergi kepada tenaga angin. Okey, mungkin Irfan boleh tengok kat sini kita ada kincir angin ni. Kincir Irfan angin. pernah nampak tak? Okey, yang Irfan tak pernah nampak dekat Malaysia, cikgu. Okey. Dekat negara luar pernah. Ya, okey. Selalunya kita nampak ni dekat negara luar kan, negara Jerman, okey, ada negara China, ada negara Amerika Syarikat. Okey, yang ini, okey, Irfan boleh nampak dia bergerak. Okey, kenapa dia bergerak? Okey, kat sini. Okey, apa yang boleh menggerakkan dia? Angin, cikgu? Ya, tenaga angin. Okey, untuk menggerakkan ini kita gunakan tenaga angin. Okey, tenaga angin ni bila kita perolehi, macam mana kita nak tukarkan kepada tenaga elektrik? Okey, sebenarnya di belakang kincir angin ni, kita panggil kincir angin ni, di belakang ni kita ada turbin. Turbin, okey. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita kenal sebagai turbine lah. Okey, turbin ni yang memusingkan, memutarkan tenaga angin tu dan tukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, ada kelebihan sebenarnya Irfan. Tenaga angin ni, kelebihannya ialah tenaga angin ni lebih bersih. Maksudnya bila kita putarkan, okey, dia akan jadi angin tu lebih bersih, okey, dan dia tidak mencemarkan udara. Kerana kita ambil udara yang bersih tu kan, kita keluarkan udara yang bersih. Dan juga bila dia pusingkan guna angin, kita tak guna bahan bakar. Jadi tak ada pembakaran, tak ada pencemaran udara. Baik. Okey, itu tenaga angin. Cikgu, Irfan ada soalan. Okey. Kenapa dekat Malaysia ni tiada kincir angin, cikgu? Okey, soalan yang baik tu Irfan. Okey. Bukan kita tak boleh ada tenaga angin. Kita kena tahu tenaga angin ni kita nak memusingkan turbin tu bukannya macam gasing je. Okey, betul. Turbin tu besar, jadi berat. Bila berat bermaksud tenaga angin yang kita perlukan tu mesti besar dan juga laju. Di Malaysia kita tak ada kawasan lapang yang menghasilkan tenaga angin tu lebih laju. Dia ada kelajuan yang tertentu untuk memusingkan turbin tersebut. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan semua, kita ada kincir angin sebenarnya. Ada, cikgu? Ya, ada di Pulau Perhentian Terengganu. Tetapi disebabkan anginnya hanya peroleh kat situ sahaja, jadi dia hanya menyalurkan tenaga elektrik tu di kawasan kampung di pulau itu sahaja. Okey, kalau macam tu nanti Irfan nak pergi melawat lah. Boleh. Nak pergi tengok macam mana nanti kita keadaan. ambil gambar ya. Okey, biasa orang suka ambil gambar. Okey, benda yang baru. Okey, kita tengok Irfan dah tahu tenaga solar, dah tahu tenaga angin. Kita pergi tenaga ombak. Tenaga ombak kat mana tadi Irfan? Dekat lautan, cikgu. Okey, lautan. Selalu kita nampak ombak. Okey, macam mana kita nak ambil daripada ombak jadi tenaga elektrik pula? Okey, sama macam kincir angin tadi Irfan. Okey, dia pun ada turbin. Okey. Dia ada turbin. Okey, bagaimana turbin itu bergerak? Disebabkan hempasan ombak tersebut, pasang surut laut. Jadi bila ombak tu naik, bila air pasang, lebih kuat ombak tersebut, lebih kuatlah turbin tu berpusing. Baik. Bila turbin tu berpusing, maknanya tenaga elektrik pun dapat dihasilkan. Yes. Kelebihan dia, ada juga kelebihan dia, apa Irfan. Dia, cikgu? Kelebihannya ialah sebagai pemecah ombak. Okey, pemecah ombak tu maksudnya bila ombak terlalu besar, kita gunakan turbin ni untuk pecahkan ombak tersebut. Okey, jadi dia elakkan hakisan pantai. Okey, faham. Ada kelebihannya, maknanya dalam masa dia menyalurkan elektrik, jadi juga sebagai pemecah ombak. Ya, ada kelebihan lain. Okey, kita pergi kepada tenaga geotermal. Okey, ni yang saya bagi tahu tadi, terma ni tidak baru, cuma orang jarang dengan terma geotermal ni. Okey, di mana kita dapat geotermal ni? Okey, sebenarnya dia daripada wap bumi, perut bumi. Okey, wap panas perut bumi. Okey, wap yang panas daripada kita belajar ada 7 lapisan bumi, betul? Betul. Okey, daripada teras bumi itu, okey, haba lebih tinggi, lagi dalam lagi tinggi. Dia ada geotermal cetek dan geotermal dalam. Okey, yang itu lebih terperinci lah. Mungkin murid-murid akan ketahui lebih lagi masa sekolah menengah. Okey, bila wap panas ni diserap daripada perut bumi, dia akan hasilkan steam. Baik. Okey, steam ni yang akan pusingkan turbin. Dia masih menggunakan turbin ni. Turbin ni akan putar kan. Okey, dia akan jana kuasa elektrik. Daripada jana kuasa elektrik tu, okey, air tu yang terhasil daripada steam tadi, dia akan salurkan, tukar jadi tenaga elektrik. Itu saja geotermal. Dan cikgu, dari segi kawasan untuk jana kuasa tenaga geotermal ni, macam mana cikgu? Luas ke ataupun sedikit kecil? Okey, dia sebenarnya ada kawasan-kawasan tertentu yang kita boleh gali, tak semua tempat kita boleh gali. Tapi di Malaysia kita tak ada, disebabkan Malaysia ni kita tak ada 4 musim. Okey, kebanyakan negara 4 musim yang gunakan tenaga geotermal ni kerana mereka nak memanaskan rumah. Macam kita tak ada musim
musim sejuk. Betul. Kita tak ada salji. Jadi kita tak ada tenaga geoterma ni. Cuma kita belajar, kita kenal lah. Mungkin tiba-tiba salji turun dekat Malaysia kan, Betul. kita tak tahu. Kebanyakannya macam negara Iceland digunakan tenaga geoterma ni untuk memanaskan rumah sebab rumah mereka sejuk. Dan kalau kan di negara kita memang tak perlulah cikgu, memang sebab keadaan kita, cuaca kita memang 30 darjah Celsius ke atas lah. Jadi tidak sesuai. Okey, baik. Yang seterusnya kita tenaga air. Kalau yang ini sesuai Irfan, sebab air memang semua orang tahu negara Malaysia memang dikelilingi dengan air. Betul, jadi air. tenaga air yang paling banyak tenaga boleh baru ialah tenaga air di Malaysia. Okey, macam mana kita hasilkan tenaga air ni? Okey, mungkin Irfan dengan murid-murid di rumah boleh lihat gambar. Okey, dia ada perbezaan. Okey, dulu kita kalau Irfan boleh tahu, okey, macam tadi ialah kincir angin. Okey, yang ni kincir air dulu kita panggil. Yang lama kita panggil kincir air, yang sekarang pun kita panggil kincir air. Cuma sekarang kita ada binaan empangan. Mungkin Irfan pernah dengar ataupun baru dengar. Okey, so kita dapat ketahui hari ni. Okey, kalau dulu kita guna kincir air ni untuk memusingkan dia tu, kalau Irfan belajar basikal dulu, yang menggerakkan nak keluarkan elektrik, lampu tu kan ialah dinamo. Sama dengan kincir air dulu, dia gunakan dinamo. Okey, lagi laju air tu turun, lagi laju turbin tu pusing, jadi dinamo tu akan jana kuasa elektrik. So elektrik itulah yang akan salurkan ke rumah-rumah. Okey, berbeza dengan sekarang, teknologi lebih canggih, lebih meningkatlah. Okey, jadi kita ada empangan, binaan empangan yang warna hitam di tepi ni, dia akan takungkan air tu. Okey, bila air tu bertakung, air tu akan dibuka dia punya terowong kuasa tu untuk turunkan kepada turbin. Okey, turbin tu akan berpusing dan akan jana kuasakan pergi ke menara elektrik. Macam tadi juga stesen jana kuasa, dan dia akan salurkan tenaga elektrik tu ke rumah. Okey, maknanya turbin jugalah yang akan menukarkan tenaga cuma air. Yang air ni kita kena takung dulu. Mungkin ada empangan tu berbeza. Okey, macam di Malaysia kita ada banyak empangan di Malaysia sebenarnya. Okey, ada di Sarawak, ada di Terengganu. Okay, ada yang kita guna pada tasik, ada yang kita guna pada sungai. Tapi kebanyakannya ialah sungai dan tasik yang besar lah. Contohnya cikgu Ifah pernah dengar empangan Kenyir cikgu? Betul. Empangan Kenyir di Terengganu kan. Okay, kenapa kita guna daripada tasik Kenyir? Tasik Kenyir tu saiz dia besar. Bila besar, air yang kita hasilkan banyak. Bila hasil banyak, maksudnya kita boleh hasilkan tenaga elektrik tu banyak. Okey. Dan tenaga ini juga memang satu tenaga yang berterusan cikgu kan? Ya, berterusan. Selagi ada air di tasik tu, selagi itulah kita boleh jana kuasa jangan air tu kering lah. Cikgu, Ifah ada soalan cikgu. Okey, apa dia? Macam mana kita nak tahu berapa banyak tenaga yang dihasilkan melalui empangan ni cikgu? Okey. Kita patah balik pada tenaga air tadi. Okey, mungkin Irfan dengan murid-murid di rumah boleh lihat. Okey, takungan air tu dia bergantung pada tinggi empangan tersebut. Okey, tinggi empangan, bila lagi banyak air, lagi tinggi empangan tersebut, hempasan air tu akan turun laju kan? Okey, betul. Bila laju, turbin tu akan pusing laju ke tak? Laju. Bila laju maksudnya elektriknya tinggi ke tak? Tinggi. Bila tinggi maksudnya lagi banyaklah elektrik yang dia boleh salurkan. So bergantung pada ketinggian empangan, saiz empangan dan berapa banyak air yang dia boleh takung. Baik cikgu. Terima kasih. Ifah dah faham dah. Okey, kita pergi last sekali. Yang Ifah terlupa tu, ialah tenaga biojisim. Tenaga biojisim ni sebenarnya penemuan yang baru berbanding yang lain. Okey, kita gunakan perebutan sisa semula jadi seperti sisa haiwan dan juga sisa tumbuhan dan juga sisa makanan. Macam tadi gambar tong sampah kan? Betul. Sisa makanan, sisa pembuangan lah. Okey, macam mana proses ni berlaku? Okey, sisa tu yang reput tu kita bakar dulu. Okey, bakar. Daripada bakar tu, bakar tu kita akan hasilkan tenaga elektrik daripada pembakaran tersebut. Dia akan lepaskan gas, kita panggil sebagai gas metana. Gas tu lah yang akan tukar kepada tenaga elektrik. Pergi kepada macam biasa, penjanaan kuasa pergi kepada stesen jana kuasa, dan daripada stesen jana kuasa tu akan salurkan kepada bangunan dan juga rumah. Sebenarnya dekat Malaysia pun ada. Ada juga cikgu? Ada dekat Selangor kita ada. Tapi tak banyaklah di Malaysia sebab benda ni pun teknologi yang baru. Dan kita mengharapkan agar Malaysia juga akan mengenengahkan lagi biojisim insya-Allah cikgu Betul. Okey. Sekarang ni Irfan dah tahu tenaga boleh baru. Okey. Tadi kita dah ada tengok ada kepentingan tenaga boleh baru kan. Okey, dia ada perbezaan tenaga boleh baru dengan tenaga tidak boleh baru. Okey, mungkin Irfan boleh tengok dekat slide. Okey, boleh digunakan secara berterusan untuk tenaga boleh baru. Okey, kalau tenaga tak boleh baru, dia tak boleh guna secara berterusan. Macam contoh, Irfan naik kereta ke naik motor ke apa? Irfan naik kereta cikgu. Okey, naik kereta. Bila naik kereta, okey, Irfan perlu isi apa? Minyak, petrol. Isi minyak. Okey, adakah minyak tu berterusan?
Tak. Minyak tu akan habis. Jadi adakah dia tenaga boleh baru? Tidak, cikgu. Jadi tenaga yang tak boleh baru ni dia memang tak boleh digunakan secara berterusan. Dia akan habislah. Okey. Jadi untuk dapatkan hasil yang baru, dia ambil masa yang sangat lama. Mungkin Irfan boleh ambil masa yang sangat lama untuk dijalankan semula sebab benda tu dah tak ada lagi. Kita nak kena proses balik. Macam yang sumber semula dia sentiasa ada, macam air, sentiasa ada. Jadi kita gunakan terus. Dan akhir sekali, kelebihan tenaga boleh baru dengan berbanding tenaga tak boleh baru. Kalau tenaga tak boleh baru ni, macam Irfan tadi naik kereta kan, bila kita gunakan minyak, petroleum, petroleum akan menggunakan bahan bakar. Bahan bakar tu akan hasilkan apa? Gas, cikgu. Akan hasilkan asap kereta. Asap kereta tu akan menyebabkan pencemaran udara. So berbeza dengan tenaga boleh baharu, dia tidak menyebabkan pencemaran kerana kita tak ada gunakan bahan bakar. Itu perbezaan. Yang itu perbezaan dia. Sekarang kita nak tahu kepentingan tenaga boleh baru. Kepentingan dia ada sikit tadi kita dah terangkan. Mengurangkan penggunaan tenaga boleh baru. Yang seterusnya, kepentingan dia apa dia? Memberikan udara bersih tadi kita dah sebut. Lepas tu mengurangkan kesan rumah hijau dan memberikan peluang pekerjaan. Mengurangkan kesan rumah hijau tu dia mengurangkan pemanasan global sebab kita tak menggunakan bahan bakar. Betul. Dan akhir sekali beri peluang pekerjaan lah sebab bila banyak tenaga yang dihasilkan mestilah banyak pekerjaan baru kan yang ditawarkan. Itu kepentingan tenaga boleh baru. Baik. Mungkin Irfan boleh teka sikit kat situ. Dalam kotak tu ada kepentingan sikit. Ada kepentingan dalam kotak putih ni. Cuba Irfan tengok di situ. Mungkin Irfan boleh cabut. Cabut satu Bismillah. Kita nak tahu Irfan dapat ke tak ni kepentingan ni. Baik. Apa tu Irfan? Irfan baca cikgu, meningkatkan kos pembinaan jana kuasa. Adakah itu kelebihan dan kepentingan tenaga boleh baru ataupun tidak? Tidak, cikgu. Tidak. Bagus. Tepuk tangan untuk Irfan. Sebab dia akan mengurangkan kos. Dia sebenarnya betul dia meningkatkan kos tu sebab kita nak banner tu. Tapi sebenarnya dari segi penjanaan kuasa dia sebenarnya lebih baik. Lebih baik. Mungkin Irfan boleh cabut lagi satu. Cikgu. Untuk kita lagi satu. Tengok biar murid-murid di rumah boleh tengok. Cuba Irfan baca. Mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Betul ke tak? Betul, cikgu. Betul. Kerana apa? Kita tenaga boleh baru ni sentiasa ada, jadi dia kurangkan tenaga yang tak boleh baru. Jadi Irfan dah faham. Dah faham? Cikgu bagi lagi 2 bintang kat Irfan. 2 bintang untuk Irfan. Terima kasih, cikgu. Dan Irfan yakin dan percaya mereka di rumah juga berjaya bersama-sama memahami topik kita untuk hari setakat ini. Baiklah, cikgu. Banyak lagi perkongsian yang kita akan berikan selepas ini, tetapi sekarang izinkan kita untuk berhenti berehat seketika. Kembalinya kita selepas ini dengan banyak lagi aktiviti yang menarik. Jangan ke mana dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi bersama dengan Cikgu Suhaila. Kat sini dah cikgu. Cikgu dah kat sini, tadi kat sana. Baik, cikgu. Untuk segmen kali ini kita akan berceritakan mengenai lakaran kipas solar. Bagaimana untuk kita membuat dan juga menganalisis. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi bahannya, apa yang perlu kita buat dan sebagainya. Silakan, cikgu. Sebelum kita nak mulakan lakaran untuk projek kipas solar kita tadi, kita kena tahu dulu apa yang kita nak lakar. Betul. Jadi kita kena kenal dulu. Kita ada panel solar kat sini. Ni nama panel solar. Tak boleh lah yang besar bumbung tu. Tak boleh. Ini yang kita kecil nak buat je. yang comel je. Yang ini kipas dia mesti ada bilah kipas. Selepas tu kita ada switch. Untuk tekan tutup lah. Lepas tu kita ada penyambung ni, bongkar penyambung. Untuk kita buat penyambungan wayar. Dan juga yang ini paling penting.
okey, motor. Motor. Kenapa paling penting? Sebab yang ini yang akan jalankan kuasa, barulah kipas, bila kipas ni boleh berpusing. Dia macam turbin lah cikgu kan? Ya, turbin kecil lah. Turbin kecil. Okey, selain daripada tu, yang ini yang untuk pendawaian. Maksudnya kita nak pemasangan dia. Okey, selain daripada tu, kalau boleh lihat kat sini, inilah contoh hasil murid saya yang buat dah lah. siap dah. Comel kan? Okey, ini contoh. Okey, kalau boleh lihat kat sini, dia ada gunakan, mungkin kita boleh gunakan kertas warna. Okey, ini biasa. Okey, kita boleh gunakan bot lekap. Okey, bot lekap. Okey, dan juga ini kita panggil sebagai bot impra. Bot impra ni untuk apa cikgu? Okey, boleh gunakan untuk badan dia, ataupun tapak dia pun boleh. Yang mana yang sesuai. Sebab tu kita kena lakar dulu. Jadi kita tahu yang mana sesuai. Okey, selain daripada tu, kalau kata contohlah murid-murid ni kata tak boleh beli dan sebagainya, mereka boleh gunakan kotak saja. Macam Irfan boleh tengok kat sebelah tu, semua tu guna sepenuhnya kotak sahaja. Kotak. Sepenuhnya kotak ya. Kita semula. Tapi barang yang kita semula lagi kreatif. Siap boleh pusing lagi. Kincir angin tu kan. Okey, macam ni pun sama. Okey, ya. Sebelum kita mulakan projek, kita kena lakar dulu. Okey, kenapa kita kena lakar? Baru kita tahu idea kita tu macam mana. Selepas kita dah lakar, baru kita analisis. Okey, mungkin Irfan boleh tengok dekat jadual analisis tu. Okey, yang itu yang kita akan analisis pada lakaran kita. Okey, kita kena ada elemen rupa, ruang, saiz dan lain. Sebenarnya banyak elemen reka bentuk. Okey, cuma yang ini antara yang kita perhatikan pada kita punya lakaran. Fokuskan. Ya, mungkin yang perlu ubah saja. Yang perlu kita analisis yang mana yang sesuai, yang tak sesuai. Okey, yang mana sesuai tak perlulah ubah. Okey, yang mana yang tidak sesuai kita ubah. Okey, contoh lakaran, hasil lakaran yang kita boleh lihat kat sini. Okey. Mungkin abang cameraman boleh fokus kat sini. Okey, ni contoh penghasilan lakaran idea. Okey, lakaran idea ni kita boleh lihat dia ada langkah-langkah yang tertentu, Irfan. Okey, yang pertama kita tak boleh dah terus buat saja. Okey, yang pertama kita lukis kotak dulu. Okey, lepas tu kita hasilkan bentuk kotak yang sebenar. Okey, mungkin yang ni daripada segi part tepat jadi kepada bentuk kotak. Okey, ataupun kita panggil kuboid. Okey, yang tiga, kita ada tapak dia macam mana. Okey, dan seterusnya yang akhir sekali kita dah siap semua komponen tu di mana kita nak letak. Okey, bagaimana kita nak tahu komponen tu di mana kita nak letak, kita nak kenal komponen tu apa dia, kita perlu label. Barulah lakaran kita tu difahami. Dan kita pun nanti nak buat pemasangan projek pun mudah. Mudah untuk kita rujuk kembali kan? Untuk rujuk kembali kat mana pasang dia. Kalau kita tak label, mungkin kita tak kenal ni lakar apa sebenarnya kan. Kita muskil kat situ. Ya, betul. Sebab kita belajar kita label supaya orang lain yang lihat pun boleh faham. Macam contoh ukuran ni, ada 10 cm dan juga 12 cm. Jadi kita mudah untuk foto, ukur dah siap dah. Kalau kita tak ada ukuran, nanti masa tu lah baru nak fikir nak buat besar ke kecil ke. Jadi kita keliru dekat situ. Okey, Irfan rasa tahu tak macam mana nak buat lakaran ni? Nak buat lakaran, semestinya Irfan perlukan tunjuk ajaran cikgu lah. Okey, kalau kita ada cikgu, cikgu akan buat di sini. Okey, nanti mungkin Irfan boleh ikut di meja, Irfan boleh lakar ikut tu. Tapi idea perlu ditekankan, idea sebenarnya dah daripada murid-murid sendiri. Terpulang pada murid-murid nak buat hasil projek kipas solar tu macam mana rupa dia. Cuma di situlah kita buat analisis tadi yang saya beritahu kat Irfan, tengok elemen tersebut yang mana sesuai, yang mana tidak sesuai. Di situlah mereka belajar lakaran mereka tu diterima ataupun tidak. Hasil mereka tu sesuai ataupun tidak nanti. Sebab itulah pentingnya untuk kita buat analisa selepas kita melakukan lakaran kita. Okey, jadi kita tak nak buang masa, kita terus belajar buat lakaran lah. Irfan dah tak sabar ni nak ikut cikgu. Irfan mungkin boleh ikut kat situ. Okey, tapi yang ini cikgu buat ialah idea cikgu. Irfan boleh gunakan idea Irfan sendiri, Irfan nak buat yang lain pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi pastikan komponen yang kita kenalkan tadi tu mesti ada. Mesti ada. Sebab kipas solar janganlah tukar lain pula. Jadi tenaga lain pula. Okey, saya mula dululah Irfan. Irfan nak ikut kan? Okey. Kita buat dulu. Mula sekali kita nak letak apa dulu cikgu? Okey, saya suka mulakan dengan tapak dia. Okey, kita nak besar mana tapak dia. Okey, katalah kita nak lukis tapak dia ialah bentuk kotak kan. Okey, buat dulu. Okey. Okey. Okey, kita buat tapak dulu lah. Okey, baik, Irfan akan mula dengan tapak dulu cikgu lah. Okey, biasanya saya buat tapak dia lebar lah. Okey, tapak dia besar, supaya stabil. Boleh je kalau murid nak buat tapak yang kecil ataupun tapak yang berkaki dan sebagainya. Okey, cuma tengok kesesuaian pada binaan tu. Macam saya suka tapak yang besar, lebar. Jadi
dia stabil. Dia stabil. Ah, Itu tak yang jatuh. pentingnya. Kalau kita mengambil satu tapak yang kecil, mungkin kita punya binaan tu Ya, mungkin betul. akan jatuh kan. Betul. Sebab tu Okey. kita kena ada tapak yang stabil baik. Kita pun akan buat tapak. Okey, buat tapak dulu. Okey, lepas kita dah buat tapak, okey, baru kita buat binaan kita tu kita nak besar mana. Okey. Okey, bentuk apa? Okey, macam tadi contoh lakaran, okey, dia ialah bentuk kotak, betul? Betul. Boleh je nak buat bentuk lain. Okey, nak buat bentuk silinder boleh, nak buat bentuk segitiga boleh. Terpulang pada Irfan, idea masing-masing, idea murid-murid. Dan ikut Ah, kreativiti okey. juga. Ya, ikut kreativiti. Okey. Nah, sesuai atau tidak kita boleh lihat analisis nanti. Dulu dah kita buat kotak dekat bawah ni. Sure, stabil sikit. Okey, lepas tu cikgu tengah buat apa tu? Cikgu bentuk apa tu? Oh, Cikgu buat bentuk segitiga. Okey, okey. Baik. Okey. Ifan tak nak sama dengan cikgu lah. Okey, tapi boleh je kalau Irfan nak berkongsi idea tu tak ada masalah. Okey. Okey, selepas kita dah buat tapak, kita dah buat binaan dia yang Okey. atas, okey. Kita letak komponen tu di mana kita nak letak tadi. Okey Irfan? Okey, kita nak letak kipas kita dulu di Okey. tengah cikgu Pastikan. Okey, bilah kipas pun kita boleh tentukan berapa banyak sebab kalau Irfan boleh lihat bilah kipas di rumah pun tak sama Tak semua. sama. Ada yang Ada. 5. Betul, ada yang 4. 3. Ya, okey. Ada perbezaannya. Okey, kalau cikgu minta berapa cikgu? Okey. Bilahnya? Okey, bilah dia tu okey, ada sebab kenapa bilah tu banyak ataupun Okey. sikit. Okey, agak-agak Irfan lah kenapa bilah tu berbeza. Irfan rasa dari segi kekuatan angin dah cikgu. Ya, betul. Pandailah Irfan ni. Saya bagi lebih lah bintang. Bagi lebih sikit? Bintang ni bagi 2 lagi. Dua lagi bintang Okey, cikgu sebab kasih. dia boleh teka dengan betul. Okey. Okey, jangan lupa kita mesti ada Swiss. Swiss. Macam mana kita nak buka kita punya binaan? Okey, Swiss. Okey, macam di sini saya lukis Swiss yang bukan Swiss tekan. Swiss tekan. Okey, Okey. boleh je yang ada on off ni. Okey, yang buka dengan tutup. Okey, kalau nak gunakan Swiss lain pun tak ada masalah. Boleh je. Boleh juga, Boleh je, tak ada masalah. Okey, macam saya suka yang ni lah, senang nak tahu buka dengan tutup. Baik, kalau Irfan mungkin yang tekan okey juga je. Boleh. Sekarang Irfan nak buat dulu ada 5 bilah kipas. Cikgu ada berapa? Cikgu ada 4. Cikgu buat 4. Aku buat 5. Terpulang Irfan nak buat 5, Irfan suka macam bentuk bunga boleh. Boleh, Okey. kan? Okey, ni contoh yang pertama. Okey, kalau Irfan laju jangan lupa kita labelkan supaya orang faham. Okey. Okey. Baik, sekarang ni Irfan tengah buat panel solar dulu cikgu. Okey. Okey, Irfan letak di bawah. Okey, sambil-sambil Irfan buat tu, okey, yang ini mungkin Irfan boleh tengok. Okey. Okey. Bila kita lihat kat sini, okey, Baik. lakaran kita dah siap, bila kita dah label dan sebagainya, kita lihat di sinilah berlaku analisis. Ah. Okey, di sini kita tengok. Okey, sesuai ke tak panel solar di tepi sini? Okey, sesuai tak kipas tapi Swiss dekat sini? Okey. Sesuai tak tapak ni lebar macam ni? Okey, mungkin Irfan boleh ubah kepada elemen, elemen saiz. Mungkin saiz tapak tidak cukup besar. Okey, so boleh ubah dekat sini. Okey, mungkin nanti sekejap lepas ni saya boleh tengok hasil Irfan. Baik. Nak tengok Irfan buat tu, okey, sesuai ataupun tidak. Nanti saya tanya Irfan analisis bagaimana. Jadi cikgu, selepas kita melakukan analisis ni, kita kena buat lagi satu lakaran yang barulah maksudnya. Ya, kalau perlu ditambah baik, kita tambah baik, kita buat lakaran yang baru. Okey. Hasil yang barulah. Okey, kalau rasa semuanya okey, tak perlulah. Cuma perlu nyatakan supaya Irfan kenal. Okey. Irfan tahu elemen apa yang Irfan gunakan. Sekarang ni Irfan tengah buat ukuran ni dulu cikgu. Nak tengok sama ada stabil ke tidak kalau Irfan pakai tapak yang ukuran ni 10 cm kali 12 cm. Okey, ikut. Okey. Sekarang ni Irfan, cikgu tengah buat lakaran yang kedua cikgu. Ya, betul. Okey, baik Irfan Sebab pula. kita pun lakaran idea. Bila lakaran idea ni tak kisah. Dia boleh lebih daripada satu Irfan sebenarnya. Okey, baik. Sebab kita boleh pilih, kita nak buat tambah baik. Kita pilih kan? Yang mana satu yang sesuai, yang mana satu cantik, yang mana satu yang betul. Okey, jadi Irfan pun akan buat lakaran yang kedua cikgu Boleh. Okey. Irfan nak buat bilah kipas dia sama pun boleh, bilah kipas yang berbeza pun boleh, tak ada masalah. Baik. Saya buat bilah kipas yang berbeza. Berbeza Okey, Okey, kalau tadi Irfan boleh tengok kat 5, sini. Dia bilah kipas dia 4 tapi sini besar, sini kecil. ada juga faktor dia tu kan cikgu. Ya, ada faktor. Kalau Kenapa? besar tu lagi kuatlah anginnya. Ya. Baik, baik. Tapi kalau untuk yang tenaga solar ni, bila kita saiz ni, tengok juga pada berat dia. berat. Kadang-kadang bila bilah kipas tu besar, jadi berat. Okey. Bila berat, lambatlah dia berpusing. Oh, okey. Maknanya okey. kekuatan angin pun akan jadi perlahan lah. Perlahan lah, betul.
Okey. Oh, so tu pun kita kena titik beratkan juga dari segi penggunaan saiz. Ya, betul. Kita punya bilah kipas tu kan tak boleh okey. terlalu besar. Jangan lupa besar macam biasa kita labelkan supaya faham apa yang kita lakar. Okey, baik. Irfan akan buat dulu. Sekarang ni Irfan nak buat bentuk lain pula lah. Okey, yang cikgu gunakan yang ni lah ada bot infra, ada bot lekap. Okey, mungkin terpulanglah pada Irfan nak guna apa. Okey, ada juga dekat atas meja tu cikgu sediakan ialah batang aiskrim. Batang aiskrim pun boleh juga. Pun boleh digunakan. Okey, bergantung pada kreativiti murid lah. Sekarang ni Irfan nak buat tadi 5, sekarang buat 4 tapi saiz dia besar sikit. Okey. Nampak kreatif tu Irfan tu. Sekarang ni kita nak buat kena nampak fokus kan ni. Ya, fokus betul. Okey. Bila buat lakaran ni memang biasanya murid memang akan sangat fokus sebab dia nak hasil dia cantik kan. Betul. Okey. Jadi sekarang ni dah siap, kita nak kena label dulu. Ya. Kita kena label sekarang ni. Okey, labelkan ukuran dia, labelkan komponen. Kita ada lakaran 1. Kita ni 10. Cikgu laju lah. Okey, tak apa. Kita akan ikut. Okey, ni ada 13 cm. Okey. Pen solar. Irfan siapkan dulu label untuk yang pertama cikgu Okey, boleh. 15 cm. Okay, suka saya nak ingatkan bila buat lakaran ni tak Baik. semestinya kita terus lukis semua Irfan. Oh, tak perlu semua, Ya. Maksudnya jangan terus lukis je. Okey. Tiba-tiba dah jadi. Okey, kita langkah demi langkah lah, step by step lah. Macam tadi kita tunjuk pada contoh kan. Okay, buat kotak dulu. Okay, buat tapak dulu, buat badan dia dulu, baru kita letak komponen. Sebab kalau kita buat terus, di situlah nanti sengit lah. Betul. Tak cantik lah, tak jadi kotak betul lah. Okey, boleh gunakan. Macam saya kat sini, kita gunakan marker. Okey. Supaya lebih nampak lah. Ni saya ni dah siap. Okay, kalau Irfan boleh lihat, Baik. sini ada label, ni tak boleh label. Yang mana yang Irfan faham? Yang sana lah, yang okey, sana. Kalau ada itulah label. pentingnya ada Okey. label. Okey, Irfan tak sabar nak tunjuk hasil tu. Boleh, cikgu? Boleh. Okey. Kita tampak kat sini. Baik. Okey, tak. Sikit lagi sebab, sikit nak sebab pandang. murid di rumah pun nak tengok hasil Abang Irfan ni lukis macam mana. Okey. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dah siap dah untuk yang pertama. Okey, cantik Dekat tu kat sini cantik. Okey. Baik. Okey. Oh, lakaran. Oh, cantik lah. Cantik ke cikgu? Alhamdulillah, Okey. Tepuk tangan untuk Irfan. Okey, terima kasih. Okey. Baik, Yang ni cikgu. nampak ni. Yang Bisa sikit. Okey, yang ini 15 cm tinggi dia lah. Okey, Okey. ni 12 cm, ni 10 Baik. cm. Okey, daripada yang ini Irfan rasa macam mana? Okey, daripada dua ni lah Irfan Baik. dah buat kan. Irfan rasa sesuai ke tak yang Irfan buat ni? Sekarang ni kalau Yang mana yang sesuai? yang mana yang sesuai? Lebih Irfan sesuai. rasa yang ini kot cikgu. Yang ini kenapa? Yang ini sebab dia punya ketinggian dia juga, and then dia punya lebar dia pun bagi Irfan stabil lah Irfan rasa. Irfan rasa stabil. Okey, sekarang kita sentuh tentang komponen. Okey, sekarang kita buat kipas solar. Okey. Nak serap tenaga solar tu dari menggunakan apa? Matahari. Matahari. Macam- Kita ada guna panel solar. Okey, Okey. adakah sesuai panel solar diletak di sini? Tak sesuai. Irfan rasa kena letak kat sini cikgu. Ya, betul. Kita letak di bahagian atas. Okey, kat situlah kita tambah baik. Okey, tak apa. Okey. Lepas ni kita tambah baik ya. Kita Baik. nak tengok hasil Irfan yang seterusnya. Okey cikgu. Untuk sekarang ni berapa bintang dulu cikgu? Okey, bintang. Okey, untuk lakaran yang sehebat ini, cikgu bagi 4 bintang. 4 bintang. Baik, terima kasih cikgu. Okey. Nampaknya kita selesai untuk segmen kali ini, tetapi ada lagi perkongsian yang akan diberikan oleh cikgu selepas ini dalam segmen yang seterusnya. Jadi sekarang ini kita berhenti berehat seketika. Jangan kurang dalam Direct TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Okey. Nampaknya macam dah siap ni. Baik, kembali bersama kami dalam Direct TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Nampaknya Irfan sekarang dah siapkan lakaran yang telah kita
tambah baik cikgu ya. Betul. Jadi mungkin cikgu nak tengok dulu macam mana kita nak rupanya. tengok sebab tadi kita dah analisis kan. Betul? Nak tahu betul ke tak hasil analisis lakaran dan juga hasil lakaran yang dah buat. Okey, baik. Cuba tunjuk dekat murid. dulu. Okey. Mungkin Irfan boleh bandingkan dengan yang lakaran 1 dan lakaran 2 Irfan. Okey. Kalau kita lihat lakaran 1, lakaran 2 Irfan yang begini mungkin hasil yang seterusnya ni Irfan ambil lakaran 2 kalau saya boleh faham lah. Betul. Irfan ambil lakaran 2. Cuma apa yang beza dekat sini ya kipas ni Irfan? Kipas ni Irfan buat 3 bilah je cikgu. Kenapa yang kat sini 4 kan? Irfan tukar jadi 3. Kenapa? Sebab Irfan nak kelajuan ni lagi tinggi cikgu. Bilah kita. Jadi dia kecil, dia ringan lah. Dia laju. Selain daripada tu cikgu boleh nampak memang panel solar ni macam ni Irfan letak tengah-tengah, yang Irfan letak atas. Kenapa Irfan letak di bahagian atas? Di bahagian atas lebih sesuai cikgu untuk kita boleh dapatkan cahaya matahari dari dalam panel solar ni. Bagus. Tepuk tangan untuk Abang Irfan lah. Baik, terima kasih. Dia dah lepas analisis, dah kenal pasti. Maknanya yang lakaran yang terakhir ni ialah lakaran yang paling sesuai. Cikgu nak bagi bintang ni keseluruhan. Berapa yang Irfan dapat, kita dah bagi dia. Apa cikgu? 4 bintang. 4 bintang. Baik. Tahniah Irfan. Baik, Jadi apa hari ni yang Irfan dah belajar hari ni? Untuk hari ni cikgu, Irfan boleh buat rumusan di mana Irfan belajar yang mana adanya beberapa bentuk tenaga yang boleh diperbarui. Contohnya tenaga solar, tenaga angin, geoterma, biojisim dan juga tenaga ombak. Ada lagi satu. Lagi satu cikgu. Biojisim dah, angin dah. Apa yang Irfan tak sebut? Geoterma. Geoterma dah. Geoterma dah. Angin. Angin. Ombak. Lepas tu ombak solar. Air. Air pun ada, betul. Itu antaranya. Dan mungkin sekarang ni Irfan dah bagi rumusan dan bagaimana pula rumusan daripada cikgu sepanjang 1 jam kita berkongsikan ilmu untuk hari ini. Hari ni kita dah kenal apa itu tenaga boleh baharu. Sebenarnya Abang Irfan tadi dah sebut tenaga boleh baharu tu sebenarnya ada banyak dan bukan kita buat tu saja-saja suka-suka. Ada kelebihan dan juga kepentingannya kepada dalam kehidupan kita. Bila kita dah tahu tentang tenaga boleh baharu, sebenarnya kita boleh buat projek menggunakan tenaga boleh baharu. Macam tadi kita buat kipas solar. Kita gunakan tenaga solar daripada cahaya matahari untuk tukarkan kepada tenaga elektrik. Seronok kan Irfan? Seronok lah cikgu. Dan sekarang ni Irfan nak tanya cikgu. Mungkin ada rakan-rakan kita yang teringin cikgu nak buat aktiviti ini. Di mana mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan? Kita boleh rujuk pada sumberku di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita boleh lihat kat situ ada banyak bahan-bahan dalam sumberku. Baik cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu Suhaila kerana bersama Irfan hari ini. Tentunya mengajar kita memahami tenaga boleh baharu dengan mata pelajaran kita, reka bentuk dan teknologi. Irfan pun dah belajar banyak hari ini. Terima kasih banyak-banyak lagi sekali cikgu. Dan kita mengharapkan ilmu ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton segmen kita hari ini. Baik, sebelum kita berpisah dan meninggalkan anda hari ini, kami cikgu Suhaila tadi ada beritahu Irfan yang kita ada satu persembahan khas lah. Ya, betul. Nak bagi ingat semula Nak bagi ingat semula ni mengenai tenaga boleh baharu dan cikgu ingin bernyanyi bersama Irfan. Irfan kena nyanyi juga. Baik, adakah kita ingin ke depan cikgu? Boleh je. Baik, boleh bawa lah lirik masing-masing. Silakan cikgu. Jadi kita akan mulakan persembahan dengan lagunya Tenaga Boleh Baharu. Dipersilakan cikgu Suhaila. Cikgu macam pernah dengar lah irama Raya-raya kita raya kan. Silakan. Tenaga boleh baru, adakah semua tahu? Tenaga sumber semula jadi berterusan setiap hari. Tidak mencemar alam, memberi udara bersih, mengurangkan kesan rumah hijau. Tenaga solar dan air, ombak dan juga angin, tenaga geoterma dan biojisim, solar, air, ombak, angin, geoterma, biojisim. Jana pekerjaan, kurangkan tenaga, tak boleh baru. Silakan cikgu. Solar dari Matahari? jana air di empangan, ombak pasang surut laut, kincir angin jana kan elektrik. Haba kerak bumi,
pula geoterma, biogeosim, perebutan sisa. Chorus lagi sekali. Tenaga solar dan air, ombak dan juga angin, tenaga geoterma dan biogeosim. Solar, air, ombak, angin, geoterma, biogeosim. Dana pekerjaan, kurangkan tenaga, tak boleh baru. Terima kasih, jumpa lagi, bye-bye. Selamat Raya. Jom,